Kita sebenarnya kalau boleh kita nak move forward sekarang ini. Kita nak pastikan kerajaan ini menang. Pilihan raya negeri sekarang ni tak lama lagi. Kita nak pastikan pilihan raya negeri ini kita menang. Kenapa tuan-tuan? Kenapa sangat penting pilihan negeri ini kita menang? Dan kenapa sangat penting bahawa kalau nak menang bersama-sama dengan Barisan Nasional terutama UMNO jangan jadi bebanan kepada kita dalam nak meneruskan kerja ini. Bukan semua. Bagi saya Zahid dah settle. Bagi saya pimpinan tertinggi MKT untuk UMNO dah settle. Tapi masih ada orang-orang bawah ni masih lagi rasa bebanan. Bagi kami dalam Pakatan Harapan, kami dah move on dah. Bab benda yang kami tak boleh kerjasama, kami tak kerjasama. Tak apalah. Tapi bab kerja sama di mana kita nak kena menangkan parti kita, kita menangkan parti kita. Memastikan bahawa PN tumbang, itu objektif utama kita. Dan saya nak beritahu, kalau PN tumbang di Kedah, kalau PN tumbang di Terengganu, dua negeri ni, habislah PN tuan-tuan. Boleh dah ucaplah selamat tinggal dengan bersatu. PAS akan stay. Saya percaya PAS akan stay. Tapi bersatu tu dah habislah. Kalau UMNO tak nampak benda ini dan masih menganggap Presiden dia buat benda yang salah, bagi saya, korang tak nampak ke korang berada pada kedudukan mana? Untuk orang bawahan UMNO yang duk tembak Presiden tu, saya kata beggars cannot be choosers. Ambil perkataan ni, beggars cannot be choosers. Dan Presiden korang nampak, Zahid Hamidi nampak benda ni. Saya nak baca satu ulasan yang menyebut tentang Zahid Hamidi ni. Ulasan mesej tersirat PAU tekan Presiden UMNO daripada Fakhrul Razi Rashid. Entah kenapa Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh meminta DAP memohon maaf kepada semua ahli UMNO atas segala cacian. Bagi dia, cara ini akan dapat melembutkan hati pengundi UMNO dan Melayu untuk menyokong Pakatan Harapan menjelang PRN. Desakan ini kemudian disokong Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan yang melihat permohonan maaf DAP kepada UMNO adalah satu langkah yang baik. Muhammad menggunakan contoh permohonan maaf DAP kepada GPS sebagai contoh menyokong pendirian itu. Namun, cadangan permohonan itu terus dipatahkan Presiden Ahmad Zahid yang menganggap polemik itu tidak perlu dibangkitkan lagi kerana sudah ada kesepakatan ketika berunding membentuk kerajaan perpaduan. Bunyi dan nada ucapan Dr. Amal tidak tumpah samanya dengan Pemuda Bersatu yang bertubi-tubi memomokkan DAP sewaktu menjadi Pakatan Harapan pada tahun 2018 yang menyaksikan kerajaan itu bertahan 22 bulan. Pandangan melawan arus Ketua Pemuda ini disambut oleh bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin yang terang-terang anti Zahid Hamidi. Soalnya, apakah mereka tidak bincang tentang isu-isu ini sebelum PAU bermula? Pandangan menangkuk arus sayap pemuda bukanlah satu perkara yang janggal dalam politik Malaysia. Namun, dalam konteks kerajaan perpaduan, ucapan seperti ini sedikit sebanyak menimbulkan persoalan. Adakah plot ini untuk sabotaj kerajaan atau lebih ditujukan kepada usaha untuk menyingkirkan Presiden UMNO? Presiden terpaksa jual cerita Najib. Dalam banyak hal yang boleh dibahaskan, PAU kali ini dibanjiri dengan naratif membawa bosku keluar dari tirai besi. Soal PRN dan mengukuhkan kerajaan perpaduan terus tenggelam. Fanatik untuk mengambilkan Najib ke pangkuan UMNO tanpa segan silu disebut di hadapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tetapi naratif memperjuangkan bosku dalam PAU lebih terarah untuk melawan Zahid Hamidi dalam senyap-senyap. Kenapa? Pertama, pemimpin UMNO yang tidak berkenan dengan Presiden baik digantung atau dibuang UMNO sudah mati akal untuk menyingkirkan Zahid yang selesa. Justru mengembalikan Najib adalah satu-satunya jalan untuk meraih sokongan dan simpati agak umbi dan kemudian menaikkan tekanan kepada Zahid perundur. Tekanan naratif bosku sehingga Zahid terpaksa menjual cerita makan bersama Najib sewaktu melawatnya di penjara Kajang dalam ucapan pengulungan di hadapan perwakilan UMNO untuk memastikan dia masih geng bosku. Kedua, PRN adalah peluang terbaik untuk meruntuhkan blok Presiden UMNO. Ahli-ahli UMNO seperti tahu yang mereka ada bungkus dalam 6 PRN ini. Kekalahan teruk ini akan menjadi kemenangan besar buat pemimpin UMNO terpinggir untuk memanjat tangga kepimpinan tertinggi parti itu. Ini juga menunjukkan bahawa pimpinan ahli UMNO yang dipinggir dan disingkirkan hanya menumpang dalam Perikatan Nasional. Sekiranya Presiden UMNO digulingkan, aktor-aktor ini akan kembali ke pangkuan UMNO. Dan mungkin sebab itu proses Anwar Musa masuk PAS agak lama jika dibandingkan dengan Ezlan Yusof yang baru saja menyertai PAS. Mungkin PAS tahu kemudian ini tidak akan membawa impak kepada parti yang sudah menjadi parti berpengaruh buat orang Melayu. Soalnya siapa akan ganti Zahid sambil menunggu Najib keluar penjara? Ada yang kata Isyamuddin, kononnya kerana rapat dengan bosku dan popular dalam kalangan akad umum. Namun, calon yang boleh menggantikan Zahid ialah timbalannya, Muhammad. Barisan Nasional nampaknya akan kembali memenangi kursi di tandingan Negeri Sembilan dengan selesa. PRU 15 telah menyaksikan BN negeri itu dapat merampas semula Kuala Pilah dan Tampin.
PH Negeri Sembilan kekal di kerusi tradisi di PRU dan PN pula tidak memenangi sebarang kerusi. Sebab itu BN Negeri Sembilan ingin menambah 2 kerusi daripada 16 menjadi 18 bagi PRN yang akan datang. Bermaksud PH akan hilang 2 kerusi daripada 20 yang dimenangi. Kemenangan selesa BN Negeri Sembilan akan menjadi senjata utama buat Muhammad membuktikan bahawa dirinya mampu memikul tugasan yang baik. Malah rekod Muhammad dalam PRN Melaka dan Johor sebagai pengarah pilihan raya bersih kerana berjaya mengembalikan BN sebagai kerajaan negeri dengan majoriti besar. Jika BN menang di Negeri Sembilan dan jawatan Menteri Besar dikembalikan kepada parti itu, boleh dikatakan BN menguasai negeri-negeri di bawah selatan tanah air dengan bersih, iaitu Melaka pun Johor. Melaka dan Johor milik BN. Kalau Negeri Sembilan menang pun, dia orang nak minta. Muhammad akan diangkat sebagai kepala BN di selatan. Jika PAU hanyalah persediaan UMNO untuk membersihkan rumah sendiri, tetapi masih tunggang langgang menghadapi PRN, suka atau tidak, kerajaan perpaduan perlu dipertahankan PH sendirian. Bekerjasama dengan UMNO bukanlah mudah. Lihat saja rundingan pengagihan kerusi. UMNO akan mendesak lebih banyak kerusi diberikan berbanding PH ketika itu. Simbol dominan BN dalam politik Melayu berpaksikan mentaliti abang besar. Sebab itu BN sukar bekerjasama dengan PN kerana peluang UMNO bertanding di kerusi yang lebih banyak agak tipis. PRN Johor dan Melaka menyaksikan BN solo dan menang besar. Tidak terkejut sekiranya rundingan kerusi akan menjadi sukar untuk kerajaan perpaduan. UMNO sebenarnya paling untung dalam PRN. Undi penyokong PH dalam PRN sekurang-kurangnya dapat memastikan parti itu tidak hilang deposit dan kalah majoriti besar kepada PN. Malah ia juga dapat memenangkan BN seperti yang berlaku di Dun Tioman pada Disember yang lalu. Nampaknya UMNO masuk ke PRN kali ini dengan kecelaruan dan kurang yakin akan dinamik politik semasa. Apa yang mampu dibuat UMNO sekarang adalah mengekang undi protes akar umbi dan mengundi PN dalam PRN. Jika itu pun tidak mampu, lebih molek jika UMNO memberi tumpuan dan kerjasama untuk kekal menjadi kerajaan perpaduan sehingga tak menggal. Boleh UMNO menconggak semula pada PRU dengan baik. Perkara ini yang sama yang saya sebutkan sebelum ini, tuan-tuan. Dalam kepada UMNO sendiri, dalam mereka nak menyuarakan, terutama dalam mereka nak menghadapi pilihan raya ini. Bagi UMNO, terutama dalam dalam Perhimpunan Agung UMNO yang lepas, sepatutnya fokus Perhimpunan Agung UMNO itu adalah bagaimana nak menghadapi pilihan raya, terutama dalam pilihan raya negeri. Bila dia tidak memfokuskan kepada perkara itu, lebih kepada DAP kena minta maaf, kemudian bosku, benda-benda macam tu, so akhirnya UMNO tidak menampakkan kekuatan mereka kembali sebagaimana sebelum ini. Now, kita tak boleh menafikan desakan daripada warlord di luar yang mana kena gantung dan kena buang, walaupun mereka digantung dan dibuang itu masih ada. Kita dengar desakan-desakan itu. Cuma saya tak setuju dengan artikel tadi. Dia kata Tok Mat akan ambil alih, berkemungkinan akan ambil alih. Bab tu saya tak berapa nak setuju. Dalam bab tu saya tak berapa nak tu. Dekat nak 1 juta, tuan-tuan. Terima kasih 1 juta like. Kan? Tak berapa nak setuju. Sebab apa saya kata? Bukan saya kata Tok Mat ni tak boleh ambil alih. Tetapi Tok Mat tu tidak mempunyai kekuatan untuk ambil alih. And that's the very reason kenapa Zahid letak dia jadi timbalan. Jadi kalau begitu, siapa yang boleh ambil alih is? Now, the reason kenapa mereka tak boleh rely kepada Tok. Saya tak kata Tok Mat ini bukannya tidak mempunyai kekuatan. Dia ada kekuatan dia tersendiri. Tetapi kekuatan dia itu tidak sampai boleh command UMNO dan command sehingga dia boleh jadi satu parti yang kuat. No. Dia tak boleh macam contohnya Mahathir. Dia tak boleh macam contohnya dulu kita ada Najib. And even sekarang macam Zahid sekalipun dia tak boleh sampai ke level itu. Dia ada kekuatan dia, tetapi kekuatan dia tak sampai ke level itu. Now, bagi saya mudah saja. Kalau sekira yang 1 juta like, terima kasih. Kalau sekiranya UMNO nak kekal, terutama dalam PRU yang akan datang, ni saya bercakap bukan konteks orang PKR, konteks secara umum. Yelah, apa dia? Kekalkan Zahid, bukan sebab Zahid ni kawan dengan, tak, sebab the only leader dalam UMNO sekarang ni yang ada killer instinct adalah Zahid. Dan kalau korang betul-betul nak lawan PH, katakanlah BN dengan PH bertembung dalam PRU 16 nanti kan, you need a leader yang ada killer instinct. Dan leader yang ada killer instinct tu Zahid saja. Susah nanti, serius saya cakap. Kalau tak ada Zahid, tuan-tuan, ni saya nak cerita pada UMNO, ni geng-geng UMNO. Kalau tak ada Zahid, selepas kalah PRU 18 2018 tu, 2018 PRU ke-14 UMNO kalah. Kalau tak ada Zahid pada waktu itu, diambil alih oleh Perikatan Nasional, oleh Muhyiddin Yassin. Kalau tak ada Zahid pada waktu itu, UMNO ambil dah. UMNO dah berkubur dah sekarang ni.
Zahid berjaya main dan manipulatekan. Dia berjaya lipat, dia berjaya guna taktik dan teknik sehingga kan dia boleh lagi kekal berkuasa dan grup dia kekal berkuasa. Kalau Hishamuddin, kalau bergantung kepada KJ, kalau bergantung kepada geng-geng yang ini, mereka nak gabung je dengan PN. Dan bila dah bukanlah bergabung dengan PN tu dia jadi PN, tak. Dia bukan buat satu dipanggil sebagai mufakat nasional. Bagi mereka MIC, MCA tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai, tak ada nilai dah. MIC dan MCA ni tunggu masa nak bungkus, tuan-tuan. So bagi mereka, mereka kena wujudkan mufakat nasional pada waktu itu. Kalau wujud mufakat nasional, ada kemungkinan besar UMNO akan semakin tipis, akhirnya habis. Yang ni benda yang diorang tak sedar. Yang ni benda yang diorang tak nampak. And yet dia nak kritik. Oh, kerana apa? Kerana bergabung dengan DAP. Kami dengan DAP sejak daripada tahun 98 lah. Tak ada isu pun. Kan? Dia bukan isu DAP, tuan-tuan. Sebenarnya, ni bukan isu DAP. DAP tu, sekali lagi, dijadikan modal. Modal untuk apa? Modal untuk nak kenakan seseorang. Dia macam satu monster tau. Satu makhluk monster ni. Dia kena cipta monster tu, makhluk ni, supaya jadi benda yang menakut-nakutkan. Kalau zaman dulu hantu kum-kum kan, lepas tu ada benda ni macam orang tua zaman dulu, kita kena buat benda yang menakut. So hantu bagi orang UMNO ni adalah DAP. Hantu dia kan, makhluk hantu tu yang menakutkan tu adalah DAP. Maka dikaitkanlah Zahid dengan DAP. Therefore lepas ni Zahid akan jatuh, akan apa orang kata, boleh disingkirkan. Benda yang sama juga digunakan oleh PAS. Benda yang sama juga digunakan oleh apa orang kata, oleh Mahathir. Benda yang sama. The same tactic. DAP ni sentiasa jadi punching bag. Sentiasa jadi satu orang kata apa? Kalau ni biasalah kalau orang gemuk kan, kalau mak dia tengah bawa anak dia. Lepas tu anak dia macam nangis ke apa. Lepas tu dia tengok orang gemuk. Kau tengok abang tu, dia kata. Tengok orang gemuk tu. Tengok abang tu. Nangis lagi, nanti abang tu makan. Kesian lah orang gemuk tu. Kan? Nanti abang tu makan, dia kata. Kesian lah orang gemuk tu kan. Apa kena mengena aku pula makan budak ni? Ni macam tu lah. Macam tu dah DAP digunakan untuk menakut-nakutkan.